النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. Iblis patuh ketetapan Allah kerana ingkarnya perbuatan iblis itu adalah kerana kehendak dan kudrat Allah. Ni sentuh kudrat. Baik. Jadi apakah pandangan Ustaz kata dia gitu kan Ustaz. Apa pandangan encik lah gitu katanya. Kan Ustaz. Pandangan saya tak bernas. Tapi duk cerita dalam kitab Usuluddin tu sisi kita mazhab ahli sunnah wal jamaah sewaktu membicarakan sifat iradah Allah Ta'ala tu, yang mana iradah Allah Ta'ala tu adalah merupakan di antara salah satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana peranan dia maknanya ta'alluq dia tu ta'alluq tanjizi qadim di antaranya. Maknanya sedia kala lagi Allah Ta'ala telah mengkehendaki segala sesuatu. Jadi masalah kehendak Allah Ta'ala ni termasuklah perkara yang baik, yang jahat, yang taat, yang maksiat, semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku, kepatuhan seseorang, kepatuhan makhluk, kemungkaran makhluk, kemaksiatan makhluk, melainkan perkara itu telah dikehendaki oleh Allah. Sebab tak akan berlaku sesuatu perkara melainkan perkara itu telah dikehendaki oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan, Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan lima yuridu, mana apa yang dia kehendak. Makna apa yang berlaku pada iblis tu, iblis ke manusia yang macam iblis ke? Ini iblis. Manusia yang macam iblis bang. Samalah adik-beradik abang. Cuma dia manusia tapi perangai iblis. Maka kejahatan kemaksiatan tadi itu dikehendaki oleh Allah. Cuma dalam bab kehendak tu dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada perkara yang dikehendaki oleh Allah tetapi tidak diredai dan tidak disuruh oleh Allah. Contoh macam iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Iman, makna kepercayaan Sayyidina Abu Bakar kepada Allah dan Rasul tu adalah di antara perkara yang telah dikehendaki oleh Allah azali lagi. Dengan sebab itulah Abu Bakar dia jadi orang yang beriman, sebab perkara itu dikehendaki oleh Allah. Bukan makna iman Abu Bakar tu beriman kepada Allah dengan kehendak dia sendiri, bukan dengan kehendak Allah. Tak, berimannya Abu Bakar dan berimannya kita pada hari ini dengan sebab dikehendaki oleh Allah. Sebab kita tak boleh nak menjadi orang yang beriman kecuali kita ni dah dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang beriman, maka berimanlah kita. Kufur kita tak dikehendaki oleh Allah. Kufurnya Abu Bakar tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi iman tadi adakah termasuk dalam perkara yang Tuhan redha? Iman. Ya. Perkara yang dikehendak oleh Allah dan perkara yang diredai oleh Allah dan perkara yang disuruh oleh Allah. Allah suruh beriman. Allah Ta'ala suruh beriman. Bahkan iman tu, kepercayaan tu adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah, dan juga iman tu adalah perkara yang diredai oleh Allah, dan iman tu adalah perkara yang disuruh oleh Allah. Adapun sifat kufur, sifat kufur pada siapa? Abu Jahal kita katakan. Kufur makna Allah Ta'ala tidak kehendak Abu Jahal itu sebagai orang yang beriman. Allah Ta'ala kehendak dia itu jadi orang kufur. Maka kufur dia itu dengan kehendak Allah. Tetapi adakah Tuhan suruh kufur? Tuhan tak suruh kufur. Adakah Tuhan redha dengan kufur? Tuhan tak redha. Jadi ala kulli halin, perkara baik, perkara jahat, taat, maksiat itu adalah semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Dah tu Tuhan zalim lah. Dah Tuhan kehendak dua orang ni jadi pencuri, dah tu nanti masukkan dalam neraka. Zalim lah Allah? Tak zalim. Sebab apa? Sebab Allah duk rintah barang dia. Sebab Allah Ta'ala duk rintah, duk atur, duk uruskan, makna duk tetapkan benda yang dijadikan oleh milik dia. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengkehendaki, Tuhan yang maha memiliki segala sesuatu. Maka dengan sebab itu kita kena tahu makna siapa Tuhan dan siapakah hamba. Jadi Tuhan ni dia memiliki. Sebab Tuhan
dalam kitab Jawi sana dia kata Tuhan dengan makna Tuan sekalian perkara. Makna kita ni manusia, yang muslim, yang kufur, setan, iblis, malaikat, nabi, rasul, semua Tuan dia adalah Allah. Makna apa yang telah dirancang oleh Allah Taala, apa yang diatur itu adalah semuanya dengan kehendak Allah. Baik ataupun jahat itu makna hikmah dia tersembunyi di sisi Allah Taala. Itu sebab ayat firman Allah Taala sampai keluar satu ayat bahawasanya jangan kamu bertanya daripada apa yang dibuat oleh Allah, bahkan kamu yang akan mana jangan tanya sebab apa Tuhan duk buat lagu tu. Jangan tanya, bukan kerja kita. Kita ada 10 ekor lembu. Korban semalam kita nak semelih 10 ekor. Zalim tak kita? Lembu kita nak semelih 10 ekor, zalim tak? Tak zalim sebab lembu kita ikut kita nak semelih 10 pun. Kalau semelih lembu jiran kita baru zalim. Lembu kita, duit kita duk jaga, kita duk cari rumput sebagai. Kita nak sembelih 10 ekor, ikut kita, barang kita. Makna kita rentah barang kita. Begitulah juga kita manusia. Tuhan duk tetap begini, begini, barang Allah. Kehendak dia. Apa hikmah kita tak tahu. Itu orang panggil wajib kita sangka baik dengan Allah. Sebab banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Hikmah orang panggil. Sebab ada, kita tengok dalam bab keimanan kepada Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dalam bab tabligh, dalam bab menyampaikan, Rasul menyampaikan, yakni di antara sifat yang wajib ada pada Rasul adalah menyampaikan, yakni menyampaikan perkara yang disuruh sampai. Perkara yang disuruh sampai. Makna Allah Ta'ala menyuruh beberapa perkara kepada Rasul menyampaikan, maka perkara itulah yang disampaikan. Dan bahagian yang kedua orang panggil harus tabligh. Yang pertama tadi wajib tabligh, wajib Rasul menyampaikan, yakni setiap perkara yang disuruh sampai. Kalau Allah Ta'ala suruh 1000 perkara ni wajib disampaikan oleh Rasul. Makna kalau Rasul sorokkan satu, orang panggil Rasul dah tak amanah. Kemudian bahagian yang kedua harus tabligh. Maknanya terpulang kepada kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW nak menyampaikan ataupun tidak, ataupun nak memilih kepada siapa-siapa yang dia nak sampaikan. Itu orang panggil bahagian yang kedua dalam bab tabligh, harus menyampaikan. Harus menyampaikan. Dan bahagian yang ketiga iaitu mustahil tabligh. Mustahil Rasul sampaikan. Makna Rasul tak sampaikan kerana perkara itu diperintah oleh Allah supaya disembunyikan, supaya ia menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Jadi banyak lagi benda yang kita tak tahu. Banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala nak uji hati kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana siapa yang paling baik ibadatnya, sama ada ibadat yang zahir dan ibadat hati. Di antara ibadat hati mana? Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu apakah hikmah Allah Ta'ala doa tu gini-gini. Tuhan nak tengok hati kita setuju ataupun tidak dengan kehendak Allah. Ataupun kita nak mempertikaikan, ataupun kita nak memprotes apa yang telah dijadikan oleh Allah. Mana adakah kita nak memprotes Tuhan yang kita sembah pagi, petang, siang, malam tu? Adakah kita nak memprotes apa yang telah dikehendakinya, sedangkan kita adalah hamba yang diciptakan daripada tiada kepada ada, sedangkan Allah Ta'ala tu Tuhan yang sedia ada, yang telah menetapkan, yang telah mengaturkan segala perkara. Makna qada dan qadarnya. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya perbuatan iblis itu semuanya dengan kehendak Allah. Yang berlaku di Syria sekarang, kanak-kanak dibunuh, disembelih dan dengan kehendak Allah. Sebab tak ada perkara yang berlaku dengan makna luar daripada pentadbiran kudrat Allah. Sebab apa peranan kudrat? Kudrat sifat ma'ani. Ta'alluq dia mana? Suluhi, qadim dan tanjizi hadis. Di antaranya peranan sifat kudrat ni adalah mana? Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Mungkin ni apa artinya? Perkara yang harus ada dan harus tiada. Termasuklah perbuatan kita. Orang panggil mungkin. Boleh jadi hidup, boleh jadi mati, boleh jadi bergerak, boleh jadi tak bergerak. Itu orang panggil mumkinat. Perkara yang harus. Maka ta'alluq sifat kudrat Allah Ta'ala tu ialah mengadakan perkara yang harus. Contoh macam mana tadi? Contohnya perbuatan keingkaran iblis tu, itu hasil kesan daripada ta'alluq kudrat Allah. Ta'alluq kudrat Allah. Orang tu mencuri, tak kesan daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat.
Ngaji tauhid lah, kita tak pandai gitu. Itulah pandangan kita. Pandangan kita yang bukan ustaz tu. Salah tu ustaz tu bukan. Ngaji tauhid lah. وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله